puan-puan, sebelum kita bermula, ingin saya ulaskan sedikit berkenaan TGC Weekly Training yang mana kita memperuntukkan 4 sesi selama dalam minggu ini. Dengan pertama kita bermula Know Your Product, iaitu untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja nak kenali berkenaan dengan solusi pemulihan ekonomi dekat sini. Dan kita akan membincangkan berkenaan ataupun kita akan memperdengarkan daripada speaker berkenaan dengan syarikat dan juga produk ataupun fasiliti. Dan kemudian bagi mereka yang sudah pun jelas dan faham, yakin, bolehlah membuka akaun masing-masing, akaun emas, dan InsyaAllah esok kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan supaya master your account di sesi pada hari Selasa. Kemudian kita akan bantu pula tuan-tuan dan puan-puan dalam sesi tersebut untuk membeli, menjual, transfer macam mana, nak redeem physical good macam mana, and then lain-lain lagi. Kita akan jelaskan pada esok hari. Kemudian di sesi hari ketiga minggu ini kita akan jelaskan berkenaan dengan peluang menjana keuntungan ataupun menjana passive income melalui ladder to success yang menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana profit sharing affiliate system boleh membantu kita menjana passive income. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya pada hari Khamis nanti kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan melalui sesi calculate your profit, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini sebelum kita bermula, saya minta tuan-tuan dan puan-puan respon kepada saya terlebih dahulu. Adakah tuan-tuan dan puan-puan dengar suara saya dengan baik dan nampak video saya yang comel ni dengan baik? Boleh komen di ruangan chat. Strength 5. Loud and clear. Very good. Thank you. Haikal Nazari. Hi. Yang lain macam mana? Bersyadi. Clear. Alhamdulillah. Lagi. Normalisa. Hi. Clear. Ha ha ha. Nerayu Zainuddin. Clear. Alhamdulillah. Terima kasih. Iza clear. Yang lain. Lagi. Mana lagi ni? Terus ajak team members untuk join pada sesi malam ini. Jangan kita lepaskan peluang pada malam ini bersama dengan seorang lagi speaker. Hai Sri Fahmi. Nazatuna dia clear. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak respon kepada saya juga siapa yang dah pun ada akaun emas di Quantum Meter ni, boleh komen 1. Jelas Didi udah. Hai Kak Rohana. Okay, very good. Siapa kat sini yang belum lagi buka akaun emas? Bermakna tuan-tuan dan perempuan, mas baru kat sini, baru nak dengar, baru nak tahu apa tu Quantum Meter, apa itu fasiliti yang ada dekat Quantum Meter. So boleh komen kosong. Ada tak yang belum buka akaun? Ada. Hai Puan Norayu Zainuddin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan supaya jelas dan tahu berkenaan dengan Quantum Meter. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Didi Huda ataupun lebih dikenali di media sosial sebagai Trainer Huda, dan saya merupakan moderator anda pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan seorang lagi speaker kita yang juga merupakan seorang DD ataupun dealer developer dekat Quantum Meter ni. Dan sekarang ini beliau sedang bercuti dari bertugas sebagai seorang guru kerana mengikuti suaminya yang bertugas di UAE. Jadi kita akan bersama dengan Didi Norizan ataupun Cikgu Izan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Izan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat budaya? Alhamdulillah sihat. Jadi dah banyak dah tambah unit GAE ni. Ni harga yang sangat sesuai ni sekarang ni. Jangan tanyalah. Kita memang jenis yang bila harga turun, kalau ada lebihan lah. Kalau ada lebihan kita beli. Tak boleh beli banyak, kita beli sikit. JE5 pun kita ambil. Macam tu. Gitu kan. Tak, sebab kita nak macam saya, strateginya adalah mendapatkan harga yang terendah.
Oh, kalau tak ada $250, Ya, $25 pun boleh lah. InsyaAllah. betul, 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 betul sangat. Sangat. Tak ada $25 tu, RM10 pun jadilah. Macam tu. Jadi ada juga menabung. Hmm. Kan. So macam Cikgu Izan kan sebelum kita bermula, macam mana Cikgu Izan boleh teruskan ataupun terus membuat perkongsian? Adakah klien Cikgu Izan ni hanya dekat Malaysia saja ataupun ada dekat lain-lain negara? Okey. Okey, sebenarnya saya boleh mula terus macam tu. Boleh. Okey, kalau soal sangkut-sangkut, maklumkan sebab takut line tak clear. Sebab tadi masa Huda cakap pun agak macam nampak macam jerk sikit lah. Kan? Okey, sebenarnya Oh, begini. Okey, sebenarnya begini pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada TGC yang memberi peluang untuk saya bercakap untuk sesi perkongsian pada malam ini. Malam sebenarnya kat sini masih lagi siang tau, baru pukul petang. 5 petang. Ya. Petang kat sini. Okay, selamat malam lah kepada warga Malaysia. Okay, saya masih lagi petang lah kat sini. Sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada TGC, terutamanya Dr. Wirda yang memang sangat komited untuk membantu tim. Daripada mula saya join QM pada bulan 7 tahun lepas, konsisten dengan aktiviti-aktiviti daripada TGC juga. Dan juga kita pun bila kita dah nampak peluang di QM ni, insyaAllah kita pun konsisten sharing. Konsisten sharing sebab kita rasa happy lah, bukan kita rasa macam sebenarnya bercerita tentang emas ni semua orang suka sebenarnya. Tak ada orang yang menolak kita tak suka emas. Jadi sebenarnya perkongsian tentang emas ni sebenarnya best lah. Bukan sembang kosong dan kita pun bukan niat nak menjual pun. Kita just nak berkongsi apa yang kita buat. Okay, itu yang saya rasa macam mana saya boleh konsisten sebab kita bukan konsep menjual. Sebab kalau kita menjual macam saya ni background saya ni walaupun adalah berjinak-jinak jugalah dengan bisnes sikit-sikit, kan nak buat bisnes, buat kek, buat apa. Tapi sebenarnya lebih kepada ciri-ciri cikgu tu lebih kuat. Kita lebih suka berkongsi daripada kita menjual sebab sebenarnya nak menjual tu malu. Malu tu lebih tebal. Macam tu. Sebab lagi satu karakter saya ni walaupun saya cikgu, introvert tu orang kata apa sikap introvert lebih menonjol lah daripada extrovert. Introvert orang kata macam mana introvert ni boleh jadi cikgu ni? Sebenarnya walaupun kita ni introvert tapi kalau kita mahir dalam satu bidang, kadang-kadang kita jadi extrovert sebab kita excited nak cerita lah apa yang kita tahu. Ya. Kan? Itu Boleh, sebenarnya. dia boleh berubah mengikut persekitaran Ya, kita jugalah. macam tentang yang bila Uda tanya macam mana saya berkongsi, perkongsian saya tu lebih kepada 100% lah. Saya boleh katakan 100% secara online. Sebab saya memang tidak berjumpa orang kat sini. Bukan tidaklah, jarang lah. Jarang sebab sebagai suri rumah, duduk di rumah. Jadi platform yang terbaik adalah saya menggunakan platform online sajalah. Dan ahli yang sama-sama dengan saya iaitu rakan-rakan sejawat saja. Kebanyakannya kawan-kawan sekolah yang sama-sama yang masa mula saya buat QM tahun lepas, saya excited bercerita. Jadi yang tu je secara offline. Yang lain walaupun adik-beradik, biasanya adik-beradik pun jauh. Dalam keadaan jarak jauh, kita call lah, kita WhatsApp, itu je. Termasuklah macam mana saya build saya punya team, kebanyakannya hanya menggunakan, bila katakan 100% memang menggunakan platform online. Macam tu. Jadi kalau tanya orang asing tu ada, tapi biasanya orang asing ni masuk daripada grup husband lah. Sebab husband saya bekerja kan kat sini. Okay, jadi orang asing ada tapi komitmen dengan orang asing sebab adalah masalah untuk transfer duit dan sebagainya. Jadi kat situ ada problem sikit lah. Jadi tak selancar kita yang ada akaun Malaysia. Macam tu. Faham? Faham Cikgu Izan, sebenarnya Ya. video Cikgu Izan agak lag sikit sebenarnya. Tak apa. Saya masih lagi boleh terima dengan baik. Untuk makluman semua, sebenarnya Cikgu Izan dekat sana, dia terpaksa berkongsi coverage sebenarnya ni. Sebab anaknya pun masih lagi ada kelas dari Malaysia. Ya. Jadi Ada saya harap 3 semua kelas bersabar. online. Minta maaf sangat-sangat Okey. sebab tu saya jarang ambil slot sebab saya tahu saya ada kekangan masa kat sini. Dan kita Uh, terpaksa berebut line dengan anak-anak. dari ruangan chat Umi Zain, orang Jawa apa khabar? Assalamualaikum semua, Oh, Puan Kak Umi, Rosiah. alhamdulillah. Uh, Kak Umi. Hari ini pun ada bersama dengan kita Puan Lisa Hmm. Cangkut. Okey, tak apa. Hmm,
Saya rasa masa sharing slide nanti, mungkin boleh tutup dulu video. Sebab video yang lag. Cikgu cakap boleh sampai dengan Okey. baik lagi lah. Alright. So, Okey, okey. saya sebelum kita bermula, saya nak ucapkan berbanyak terima kasihlah kepada Cikgu Rizan kerana sudi meluangkan masa pada petang ini dekat sana dan malam ini dekat Malaysia, Ya. kongsi luangkan masa bersama dengan kita untuk terus membantu orang lain di tim kita, insyaAllah. Right, so tanpa melengahkan masa, saya terus serahkan kepada Cikgu Rizan untuk sesi sharing berkenaan dengan syarikat dan juga produk. Silakan. Okey, terima kasih Huda. Okey, rasanya ramai yang sedang orang kata tengah orang kata apa ni? Berkobar-kobar kan? Tengah bersemangat, okey? Dengan sesi 3 hari 3 hari lepas kan, sesi seminar. Saya yang kat sini pun aura tu macam sampai tau, cik. Macam sampai Dahsyat. lah kan. Betul. Rasanya macam Tak nak jumpa henti-henti. balik sebenarnya. Tak Kan? henti-henti dia orang sharing dekat dalam grup. Ya, jadi Meletup-letup. tahniah dan syabaslah kepada tim TGC yang dapat apa orang kata apa mengadakan program yang begitu hebat lah. Ya. Jadi saya ni memandang daripada jauh, okay? Mengambil tempes-tempes aura daripada jauh lah. Ya. Jadi kita mulakan perkongsian pada hari ini berkenaan dengan produk dan juga company. Ini adalah knowledge yang semua ahli kena tahu. Kita share dulu screen. Kalau ada masalah boleh terus komen sebab saya ada buka komen juga sebelah ni. Boleh-boleh. Nanti saya akan bacakan juga. InsyaAllah. Dan saya akan tutup video. Sekejap. Stop video . Okey, saya boleh nampak Okey. slide. Slide boleh nampak Ya, boleh. Suara pun masih lagi dengar dengan baik. Okey. Okey, dalam ni saya nampak tadi dalam ahli yang hadir pada hari ini ramai yang ahli baru kan, yang satu. Okay, ahli lama insya-Allah dah mahir dah. Okey, dah mahir dah ahli lama saya yakin. Sekarang ahli lama ni dah tengah mengurak langkah. Jadi sekarang kita nak memahamkan kepada ahli-ahli baru berkenaan produk yang ada dekat QM. Jadi sebelum kita bercerita tentang produk, kita tengok dulu apakah kita sebut sebagai solusi yang dibawa oleh QM untuk membantu pulihkan ekonomi. Terutamanya kita yang B40 lah, terutamanya kita yang B40 sebab QM ni bukan hanya untuk orang yang T20 tapi sebenarnya kepada B40 juga sebab solusi yang dibawa tu melalui 3 produk tadi tu. Okay? GSA, GCA dan juga GAE. Okay, kalau kita dapat lihat ketiga-tiga produk tu sebenarnya QM ni hadir untuk membantu setiap orang, untuk membantu setiap orang. Jadi terlihat di sini solusi pemulihan ekonomi itu memelihara dan meningkatkan aset emas anda sehingga 10 kali ganda. Okey, setakat ni kita lihat killer produk kita adalah 10x lah ataupun 10 kali ganda. Mungkin next boleh jadi 15 atau 20. Okey, ya ini kita tunggu pengumuman daripada kita punya CEO kan. Okey, kemudian kita lihat di sini. Okey. Okay, quantum metal itu apa itu quantum metal? Okay, sebenarnya saya pun baru tahu quantum metal pada tahun lepas. Pada tahun lepas itu saya diperkenalkan oleh Didi Akma. Okay, Didi Akma. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang yang memperkenalkan saya ke dalam dunia QM, iaitu Didi Akma, Cikgu Akma. Dan saya bukanlah orang yang bila dia perkenalkan saya terima. Tak, saya pun mengambil masa 3 bulan buat rejection dulu. Tahu saya jenis orang yang reject dulu. Jadi kalau orang yang reject kita bila kita memperkenalkan QM kepada orang lain dan orang reject itu biasa. Dan saya pun memang menerima. Saya tak rasa satu macam orang kata down ke apa ke sebab itulah yang saya buat pun. Saya pun reject juga dulu kan. Jadi sebelum kita orang kata menerima, kita pun nak kaji betul tak company. Jadi kita lihat dulu tentang quantum metal. Quantum metal ni bermula pada 30 Julai 2012. Okay, maksudnya didaftarkan pada 30 Julai 2012. Lama 2012 ni. Betul tak? Dah lebih daripada 10 tahun. Betul? Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa? Okay, yang ni yang kita tengok kenapa baru sekarang dan kenapa kita macam saya tahu pada tahun 2022 tahun lepas. Kan? Jadi masa saya daftar tahun 2022 tu, saya tak tahu lagi tentang company. Sebab saya memang teruja dengan produk.
Saya tak kaji pun company sangat waktu tu, saya terus jaga produk. Jadi bila saya tahu pada 2022, saya pun excited menceritakan kepada orang lain dan rupanya orang kiri kanan saya dah pun ahli QM secara senyap. Macam tu. Jadi apa yang berlaku, saya rasa saya ni tersangatlah orang kata apa, terlewat, dah ketinggalan. So bila ketinggalan itu yang sebab saya kayuh laju-laju kan. Okey, sebab tu. Okey, sebab rupanya company ni dah lama, baru tahu, oh aku ni dah terlewat lah, macam tu. Okay, so kita dah tahu dia bermula pada 2012 iaitu dengan modal berbayar sebanyak 10 juta. Bukan company cikai-cikai. Kemudian QM ni merupakan pengedar emas terbesar di Malaysia. Ini ada dalam tak silap saya ada terbaca juga tentang kenyataan ni lah. Oh, sekejap. Sebab saya nak guna pen ni. Okay, kalau saya tercepat, tolong maklumkan Boleh. Dia dengan pengedar emas, besarnya pen. Okey, yang ni dia mengatakan yang terbesar di Malaysia menyediakan 99.99% produk LBMA. Okey, ini adalah gold bar ataupun produk gold bar ataupun produk, sebab kita walaupun kita beli secara digital, emas QM adalah emas yang disandarkan ataupun kita sebut sebagai back by, memang ada emas fizikal je. Emas fizikalnya adalah 99.99% mendapat pengiktirafan LBMA. Okay, maksudnya LBMA ni diterima di mana-mana pun. Kemudian QM ni membuka pembekal sistem perdagangan emas di bank-bank, ada 4 buah bank, dan juga mendapat kematuhan syariah, itu tawafuk presentasi dan juga rakabah. Okay, ini yang meyakinkan kita. Sebab saya pun kalau tak ada pematuhan syariah, saya pun tak yakin dan saya pun tak akan sampai berada di tahap ni lah. Jadi kalau untuk ahli baru, nak yakin macam mana kita nak terus yakin dengan QM ni, kita kena berpegang kepada pagaran inilah, iaitu pematuhan syariah, kemudian ada emas fizikal. Okey, dua tu. Okey, next saya teruskan kepada next slide. Okey, ini adalah bukti pendaftaran syarikat. Okey, ni kalau nak tengok dan detail nanti boleh minta dalam grup ni saya tunjuk sedikit macam ni lah. Okay. Okay, kemudian ini adalah ibu penjabat. Okay, jadi quarter metal ni bukan hanya dalam sistem saja, ataupun orang kata nanti kalau lah sistem tu down macam mana. Jangan risau sebab dia ada ibu pejabat, boleh je pergi cari. Ada alamat detail kat sini. Jadi ibu pejabat dia HQ kita dekat Jalan Residensi Pulau Pinang dekat ni. Okay. Jadi Rizal dah sampai ke kat sini? Belum, tak sempat sampai, dah terbang ke sini. Saya dah sampai dah, cantik. So siapa yang berkelapangan ada pergi ke area Penang ataupun Georgetown ni, korang boleh singgah dan masuklah dalam tu. Kan? Sebab memang ada ibu pejabat dia. Kemudian kita lihat pula cawangan-cawangan. Okey, yang berada di sekitar ni bolehlah pergi tengok betul tak ada QM di sini. Okey, di cawangan-cawangan dia ada di Kuala Lumpur, JB, Kelantan. Okey, ada kat Kuching, Sarawak, Sibu dan juga Kota Kinabalu. Okey, ni lokasi cawangan QM. Okey. Ini pun maklumat ni pun boleh dapat dalam website QM www.quantummetal.com.my. Okey. Kat situ. Okey, ini adalah dia pengasas kepada QM, iaitu Datuk Lim Kong Soon. Okey, background Datuk Lim Kong Soon ni bukan biasa-biasa dia bukan biasa-biasa. Cuba lihat kat sini 20 tahun dalam pengajuan ketepatan komponen elektronik. Tadi tak nampak. Sekejap saya keepkan sikit. Okey. Pengasas kita dia bukan hanya orang bisnes, tapi dia memang orang yang berpengalaman dalam bidang emas ni. Okey, maknanya kat sini pengajuan ketepatan komponen elektronik dan kalium sianida emas yang digunakan dalam industri penyaduran emas. So dia ada dah 20 tahun dah. Okey, QM baru lebih kurang 11 tahun. Maknanya sebelum ni dia dah memang orang yang berpengalaman dalam bidang emas. Okey, terlibat dalam kerjasama pembangunan dan pemulihan emas daripada sekrap elektronik dengan Initium dari Afrika Selatan sejak daripada tahun 2000. Okey, jadi kita punya Datuk Lim juga dia membekalkan emas kepada fabrikasi barang kemas dan berurusan dengan Australia Bullion Banker. Maksudnya bukan biasa-biasa dia memang orang yang berurusan dengan emas ni. Okey.
Okey, kemudian Datuk Lin juga terlibat dalam pembangunan sistem integrasi untuk Pulse Mill. Emas yang kita bawa di apa dalam kuantimeter ni adalah emas Pulse Mill, okey, yang ada di Australia tu. Okey. Kemudian next saya tak ceritakan detail. Dah terlaju. Sekejap. Okey. Satu. Okey, dapat ya slide? Okey, ini pula adalah pengerusi bukan eksekutif. Jadi orang-orang di belakang QM ni adalah orang-orang yang hebat. Kalau lihat di sini, siapakah yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Mazlan bin Lazim. Okey, dia adalah pengerusi yang sekarang lah jawatannya adalah sebagai pengerusi bukan eksekutif Quantimeter, dan dia juga adalah ahli Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia di bawah SKMM. Okey. Ini adalah jawatan-jawatan ni lah. Kemudian kita lihat latar belakangnya, latar belakang beliau, latar belakang yang berkaitan Sri pada 2014 hingga 2016 dia adalah ketua polis. Jangan main-main, ada ketua polis ni dalam QM ni. Okey, bekas ketua polis Kelantan. Okey, 2016 2017 ketua polis Kedah. Okey, 2017 2020 ketua polis pula Kuala Lumpur. Jadi dia orang hebat lah, orang hebat sebenarnya. Okay, kemudian saya tunjuk pula yang ni adalah Haji Kamari Zaman bin Juhari. Okey, Haji Kamari, dia adalah ahli lembaga pengarah QM, dan dia juga adalah bekas yang berkhidmat di dalam Bank Negara Malaysia. Okey, dan dia bersara pada tahun 2008 dengan Bank Negara Malaysia. So kalau kita risau QM tak berdaftar dengan Bank Negara Malaysia, so kita tengok di sini. Okey, orang yang memang terlibat dengan orang kata apa? Di Bank Negara Malaysia pun sama-sama dengan QM. So kenapa kita ni tak nak mengambil peluang ni? Kenapa kita mesti takut dengan scam? So mereka lebih dulu mengkaji sebelum mereka terlibat dengan QM ni. Okey, di sini ini yang pentingnya adalah pematuhan syariah, sebab bila melibatkan pembelian emas yang orang nampak macam emas digital, yang orang nampak kita beli dalam sistem, orang risau beli emas tapi tak dapat emas. Orang kata beli emas dapat kertas. Betul kan? Jadi yang ni yang pentingnya untuk pematuhan syariah. Nak dapat pematuhan syariah ni mestilah berdasarkan kepada beli emas dan dapat emas. Nanti kita tengok macam mana yang dikatakan beli. Ini saya tunjuk dulu pematuhan syariah ni lah. Okey. Okey, ini adalah sekejap sini Okey, ini adalah lafaz syariah dia, itu daripada tawafuk dan juga rakabah. Kemudian di sini ini adalah orang-orang yang bertanggungjawab, okey, untuk mendapat kelulusan syariah ni. Okey, daripada tawafuk konsultasi, itu Encik Muhammad Aiman sebagai pengarah lah yang sekarang ni tawafuk konsultasi. Okey, so kalau nak tengok sijil ada kat sini. So kalau katakan ada ahli yang minta, nanti boleh minta daripada dealer dalam grup, nanti dealer boleh endorsekan lah. Okay. Ini adalah sijil untuk ketiga-tiga produk ya, GSA, GCA dan juga JAE. Okay. Jadi ketiga-tiga produk ni dah pun mendapat kelulusan patuh syariah. So jangan risau kat sini. Okay, ini juga adalah lembaga pengawasan syariah antarabangsa. Okay. Syekh Nizam ni. Okay, ini pun saya tak pergi secara detail lah sebab kita nak fokus kepada produk. So yang ni pun boleh baca nanti dan kita akan boleh bagilah slide ni. Okey, kemudian di sini adalah mendapat pengiktirafan kelulusan patuh syariah daripada Rakabah. Okey, ini adalah sijil akreditasi syariah yang daripada Al-Kabah, okay, untuk produk-produk QM. Okay, jadi nak dapat sijil ni bukan mencikai-cikai je, mestilah pakar-pakar lah, pakar-pakar kewangan, pakar-pakar yang patuh syariah yang membuat kajian yang maknanya dan mereka bertanggungjawab. Okay, kat sini kat sini kita lihat QM dia adalah supplier emas dan juga sistem kepada bank-bank tersebut, iaitu Bank Muamalat, Alliance Bank, ICBC, Finbank, okay, dan juga rakan-rakan disebut sebagai JV lah, joint venture dengan QM ni, iaitu Angkasa, Ako dan juga Arhanu Tekun. Okay, Arhanu Tekun ramai yang tahu kan, Arhanu tu kan, sebab kita dah buat gadaian emas kan.
Ini pula adalah anugerah-anugerah dan pencapaian yang telah diperolehi oleh QM lah. Okey. Next, saya tunjuk kat sini. Ini kalau orang tanya macam mana, betul ke Alliance Bank ni adalah, QM adalah supplier emas kepada Alliance Bank? Ya, kita ada, kita sebut sebagai statement ni lah. Pernyataan ni bukan daripada QM, ni daripada pihak bank tu sendiri. So, kalau nak tengok dia punya dalam website dia pun ada. Dia terterakan sebagai QM adalah supplier emas kepada mereka. Okay, ni daripada Afin. Sebelum ni ada, kejap, ni daripada Bank Muamalat. Okay. Kemudian di sini, kejap. Okey. Di sini yang saya nak highlightkan. Sebab bila orang kata beli emas dapat emas, tapi kat mana emas tu? Boleh tunjuk tak? Soalan yang memang ini adalah soalan famous lah. Bila kita nak approach orang tentang QM, orang terus takut dengan title emas digital. Sebenarnya silap kat situ. Okay? Bukanlah kita membeli emas digital. Kita membeli emas secara digital menggunakan platform. Contoh macam kita order makanan, beli nasi dekat Foodpanda. Kita order nasi, mestilah dapat nasi, betul tak? Takkan dapat angin kot, kan? Tapi menggunakan platform. So yang tu kita kena highlight. So sama juga dengan kita beli emas. Kita beli emas dapat emas, dia betul. Kita beli emas dapat emas, tapi emas kita tu disimpan di Bring Singapore. So yang ni kena jelas. Okay? Peti simpanan emas rasmi QM iaitu di Bring, yang bertaraf dunia lah. Okay, so dia dah 162 tahun dah berpengalaman dalam operasi penyimpanan aset emas ni. Okay, dan juga beroperasi di 53 buah negara dan mempunyai pelanggan dari 100 buah negara. Mungkin orang bertanya, kenapa tak simpan kat Malaysia? Sebab QM kan syarikat Malaysia. Betul, kalaulah Brinks ni ada kat Malaysia, saya rasa QM memang akan simpan dekat Malaysia. Tapi yang terdekat dengan kita adalah Singapura. Jadi untuk mengurangkan kos, so dipilihlah Singapura. Kan? Sebab yang dekat. Okay. Okay, next kat sini. Okay, ini lagi satu. Okay, jaminan. Sebenarnya orang akan tanya jaminan ni. So, jaminan kita mendapat jaminan 100% diinsurunkan oleh Lloyd of London. Okay, ni 100% tau. 100% ni maksud dia macam mana? Kalau kita simpan 1,000, berlaku apa-apa, kita boleh claim balik 1,000. Macam tu. Tapi bila kita simpan untuk keselamatan, kita print lah, kita sebut apa tu? Slip pembelian tu. Print, simpan. Sebab kita tak tahu masa ke depan. Sama juga dengan kita simpan duit dalam bank, kan? Ataupun segala transaksi. Untuk keselamatan, kita simpanlah. Untuk apa tujuan dia? Tujuan untuk kita claim insurans. Sebab kita tahu dia insurankan 100%. Okay. Okay. Ini adalah kualiti emas QM. Iaitu pengedar kita adalah pengedar eksklusif The Pearl Mint Australia. Pearl Mint Australia ni emas yang berkualiti tinggi dan hanya 2 buah syarikat saja yang terpilih, 2 buah syarikat daripada Malaysia. Iaitu syarikat apa? Quantum Metal ni mungkin ramai yang tak tahu kepada yang sebelum ni, ataupun Tome ramai yang tahu, kedai emas kan. Jadi Quantum Metal dengan Tome ni dia punya standard tu samalah, dua-duanya adalah kedai emas. Konsep yang samalah, jual beli emas. Okay. Jadi yang mendapat kita sebut sebagai yang dah terpilih sebagai pengedar eksklusif untuk Pearl Mint adalah Quantum Metal dan juga Tome sahaja yang daripada Malaysia. Okay. Ini saya sebut rakan JV tadi. Okay. Yang syarikat-syarikat yang bekerjasama dengan QM. Okay. My Angkasa. Okay. Penjawat awam ramai yang terlibat dengan angkasa ni. Jadi kat sini kita lihat ahli angkasa je. Lebih kurang 6.5 juta ahli. Okay, 6.5 juta ahli, ramai lah. Dan juga termasuk dengan ahli QM yang ahli QM mungkin dah 400,000 kot. And so ahli keseluruhan lebih kurang 7 juta dah. 7 juta lah yang terlibat dengan QM ni. Okay. Okay. Sekarang kita nak tengok dekat produk. Okay. Kat sini saya nak tanya, berapa orang yang dah pun beli GAE? Ada tak? Berapa orang? Cuba tekan 1 nak tengok jap. Ramai tak? Siapa yang dah pun membeli Satu je nak GAE tengok. boleh tekan 1. Biasanya kalau dia dah beli GAE mungkin dia dah faham dah tentang JSA tu. Kan? Ya ke macam tu? Ramai. Tak juga Tadi masa awal tadi. Masa awal tadi saya ada tanyakan diorang. So kita ada juga yang masih belum buka account. Maksudnya dia memang orang baru betul-betul. Belum lagi.
Ada Tak apa, jumpa tak apa. tadi seorang. Yang lain ni Okey. masuk nak belajar, present ni, nak jadi speaker ni kot. Sebenarnya ramai yang dah beli GAE. Mahir lah ni Weh, sebenarnya. tiga pun ada. Tiga ni maksudnya apa ni? Tiga unit ke apa? Tiga buat. Okey. Kalau yang untuk GSA, okey, saya cakap betul sebelum saya bermula dengan QM ni, semasa saya buka saja account, saya test dulu sistem. Sebab betul saya cakap, saya sebenarnya tak kenal sangat dengan company permulaannya. Sebab saya ni sebenarnya background saya cikgu sains komputer. Kita dah biasa guna godek-godek sistem. Itu memang kerja saya menggodek sistem lah. Jadi bila saya daftar saja QM, terus saya godek-godek lah sistem QM ni. Godek-godek tu bukan godek-godek yang level sikit-sikit lah. Kira memang satu hari tu saya cuba nak menghantamkan semua ni. Nak cuba. Jadi saya bermulalah dengan yang paling minimum iaitu GSA. Oh dah ada yang tiga tu, 3 unit ke tiga-tiga semua dah beli. Kan? Mungkin tiga-tiga dah beli. Itu tu tadi saya tanya tu apa maksud tiga unit kan? Tapi ada Okey juga yang komen ni cikgu. Beli tapi Memang tak faham. Masih ya, blur-blur. masih bela-bela. Sebab tu kita kena faham betul-betul. Sebab kalau Hmm. kita boleh kata QM ni scam. Kita boleh kata sebab kita tak faham sebenarnya. Kan? Ha, Kita lah yang kata. Sebabnya salah kita tak faham. Tapi kalau kita dah faham, insya-Allah kita akan jatuh cinta. Itu. Kan? Okey, sekarang saya nak tunjuk tentang GSA. Kalau ikut paparan di sini, GSA ni diberikan definisi sebagai tukar mata wang fiat kepada emas. Mata wang fiat tu adalah duit ringgit lah yang kita pegang. Kalau kat Malaysia pegangnya RM, kalau saya dekat UAE ni saya pegang dirham kan, UAE. Kalau tu ataupun dolar, itu semua adalah mata wang. Kan? Jadi GSA ni lebih kepada kita tukar mata wang kepada emas. Dan saya lebih suka menyebut emas juga adalah sejenis mata wang. Okay. Sebabnya emas ni diguna pakai di seluruh dunia. Semua orang terima. Kan? Katalah kita pergi ke sini ke luar negara, kita tak bawa cash, kita bawa emas. Yes, kita boleh gunakan emas tu untuk berjual beli. Jadi emas juga adalah mata wang kat sini. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, GSA itu adalah tukar mata wang fiat kepada emas. Dia lebih kepada one to one lah. Kita beli dengan harga pada waktu dan ketika itu. So kita beli dan kita dapat emas. Jadi proses pertukaran tu kalau dalam sistem QM dia berlaku dekat GSA. Kan kalau kat sini lah. Okay, kita lihat pula GCA. Itu Gold Convert Account. Okay, Gold Convert Account. Sekejap. Kat sini yang pertama. Jadi cikgu ni dia suka nak conteng-conteng sebenarnya. Dah lama tak conteng pay hitam kan. Kejap Okay, yang pertama kita lihat GSA, kemudian kita lihat kepada GCA. Okay, GCA ni kalau kita biasa dengan saya bagi secara pemahaman konsep dulu kalau kita biasa dengan urusan pajak gadai. Okay. Okay, ada tak? Okay, saja saya nak tanya ni. Berapa ramai yang biasa buat pajak gadai? Malu ke? Tak payah malu-malu. Tak tulis je satu. Kalau biasa. Sebab orang yang biasa dengan pajak gadai, dia memang cepat pick up tentang GCA. Saya mula saya faham terus dengan GCA ni. Sebab apa? Sebab kita biasa dengan pajak gadai lah. Kan? So kalau kita biasa dengan pajak, kita tahu proses pajak tu macam mana dan memang kita akan jatuh cinta dengan GCA. Tapi kalau kita tak biasa dengan GCA, dengan pajak gadai, dan konsep pajak gadai ataupun kita tak biasa pun masuk kedai pajak tu, bila orang sebut GCA, konsep sandarkan emas, sandarkan duit dengan emas, kita agak blur sikit tau. Ambil masa sikit nak faham. Okey, itu untuk yang GCA. Tukar 85% daripada pegangan emas kepada tunai. Itu dari segi word dia lah, dari segi perkataan dari segi konsep dia lebih kurang macam pajak gadai tapi lain sikit. Yang lain tu kita nak terangkan lagi. Kemudian dengan JAE, tingkatkan emas, aset emas. Okay, tingkatkan aset emas anda sehingga 5 kali ke 10 kali ganda. Okay, 5 kali ke 10 kali ganda ni adalah untuk gram emas dan juga gandaan keuntungan. Okay, yang ni kita akan tengok satu per satu. Okay. Kelapa. Okay, kat sini Okay, gold storage account. Okay, sebenarnya macam ni. Dalam akaun QM ni, saya suka bagi gambaran. Sebenarnya dia macam akaun bank.
Okay, dia macam akaun bank kita. Cuma dekat akaun bank kita simpan duit. Dekat akaun QM kita simpan emas. So bila simpan emas, duit nilai tu turun naik tu janganlah pula kita gelabah sebab kita bukan simpan nilai tu, kita simpan emas. Okay, yang ni dapat ni? Dapat tak? Okay. So bila kita simpan emas, so nilai tu memang akan berubah ikut harga pasaran emas. Sebab kita emas. Ini kena faham betul-betul. Jadi kalau dilihat di sini, gold storage account ni, okay, contoh kita ada RM1,000 tunai, okay, kita beli emas RM1,000, so kita dapatlah gram emas tu yang kita simpan di dalam QM. So one to one lah kita sebut kat sini. Contoh kat sini, kalau kita ada RM10 pun kita boleh beli, itu kita akan dapat sebanyak 0.03 gram. Okay, sebab emas ni kita kira harga per gram. Okay, so kalau kita beli RM100,000, so kita bahagilah dengan harga hari ni, so kita akan dapatlah berapa gram. Jadi gram itulah yang kita simpan dekat GSA kita. Okay, jadi kalau lihat di sini 100% berdasarkan emas fizikal, persemian iktiraf antarabangsa, pengeluaran tunai bila-bila masa. Okay, maksudnya bila kita beli saja emas di GSA, jual balik bila-bila masa. Okay, sebab tu dalam GSA dia ada QM buy dan juga ada kita sebut sebagai recur GC. Kita boleh buat bajakan kat situ. Okay, sebab kita memang memegang emas fizikal. Okay. Dan simpanan serendah RM10. Ini yang hebatnya tahu. Sebabnya kalau dulu, okay, ini saya cerita pengalaman saya lah. Okay, nak masuk kedai emas, memang takut apa? Sebab tak ada duit lah kan. Kan? Nampak tak RM10? So kat sini, okay, dengan QM, kita ada RM10 pun kita boleh beli emas. Kalau kita cerita ke orang boleh beli emas dengan RM10, ada tak orang yang menolak? Saya rasa tak ada. Cuma orang yang menolak ni adalah orang yang takut kena scam. Sebab apa dia takut? Sebab dia tak faham tadi. Dia tak faham kita beli emas tu dapat emas fizikal. Dia tak faham QM ni mendapat patuh syariah. Dia tak faham QM ni mendapat insurans 100%. So sebab tu dia menolak. Kalau dia faham, dia tak akan menolak. Sebab boleh beli emas dengan RM10. Kat mana? Kat QM sahaja. Kita tak akan jumpa dekat tempat lain. Betul tak? Saya nak masuk Kalau sekarang ni cikgu, saya minta ikut dekat luar je. Ya. Ya, kena mudah. kalau sekarang ni RM10 ni kita boleh dapat dalam 0.033 gram emas dengan harga sekarang ni. Ya. Betul. Jadi boleh juga beli emas. Kalau tak beli memang tak kaya lah. Contoh kan. Biarlah beli sikit-sikit. Kat situ. Dan kenapa dekat QM? Dekat QM, kita ni lagi satu yang kita kena faham bila kita beli emas. Sebab bila beli emas, dia ada spread. Okay, spread tu markup tau. Mana kedai emas kan? Kedai mesti nak untung. So, bila dia nak untung, dia ada spread. Mana-mana kedai emas semua ada spread. Okay, dekat QM hanya 7%. Sikit je, 7% je. Okay, kalau pergi dekat kedai emas yang lain, biasanya 25% ke atas dan juga ada juga upah. Kan? So dekat QM ni, GSA je hanyalah 7% saja markup. Okay, so daripada harga LME itulah, so markup 7% sahaja. Sangat rendah lah. Okay. So yang ni jangan pertikaikan pula kenapa 7%. Ini memanglah untung kedai kan. Kedai QM kan company ataupun kedai emas. So dia mestilah nak untung. Kalau kita berniaga pun kita nak untung kan. Jadi memang akan ada spread. Okay. Tapi ada peluang kepada ahli-ahli QM untuk membeli emas tanpa spread. Ini ada. Okay. Bagus tak kat QM ni kan. So kena ini nanti kita tunjuk daripada kelas next class next class nanti apa tajuk tu? Macam mana tu? Yang untuk ladder to success kan. Master your account. Kemudian kalau nak naik delay tu apa tu? Ladder to success. Ladder to success. So kat situ tadi dah terangkan dah. Kita boleh target. Kita boleh target macam mana nak beli emas tanpa spread ni. Kan? Kat situ. Okay, setakat ni GSA faham
Bagusnya Cikgu Normalisa. Saya ada tim yang simpan emas RM10 setiap hari without miss. Sebenarnya yang ni yang sebenarnya orang kata sangat konsisten dan insyaAllah dia akan berjaya bila dia akan nampak progress tu. Kita bukannya Dia orang boleh yang beli dapat segedebuk. average, Ya, yang average beli segedebuk value tu kan. segedebuk beli RM1,000 terus senyap kan dengan orang yang beli RM10 sehari. Betul? Biasanya orang yang beli RM10 dia lebih faham sebenarnya. Kan? So, kita lihat pula kat sini. Sekejap. Ini pula adalah pelajar. Okey, GCA. Okey, GCA yang saya sebutkan tadi, kita boleh lihat contoh pajak gadai. Okay, sebab kita ni, masyarakat kita, kita dah biasa dengan pajak gadai. Sebab tu saya uh, bila nak approach orang tentang GCA, orang dah biasa pajak gadai, lebih mudah kita cerita, dia lebih cepat, dia kadang dia lebih cepat faham daripada kita. Kan yang buat GCA ni. Sebab saya dulu, saya cerita sikit macam mana saya boleh kata apa gila-gila punya dengan GCA ni, dan saya punya tim pun memang sebenarnya saya buatlah grup, saya grup kecil je sebenarnya, asalnya adik-beradik saja. Saya dengan adik-beradik saya, sebab adik saya dia adalah ejen kepada satu akaun emas ni, satu akaun juga, dia orang ada akaun juga, kemudian dia jual emas. Kemudian apa yang dia ajar adalah emas fizikal tu hantar ke pajak gadai, dapat duit, dia beli emas lagi. Jadi adik saya, dia dah cuba nak terangkan kat saya konsep tu. Tapi masa tu, saya ni memang menafikan betul-betul, dan saya memang terus orang kata terus reject konsep GCA dikemukakan oleh diceritakan oleh Cikgu Akmal masa tu. Sebabnya saya rasa saya memang tak bersetuju dengan konsep gadaian. Saya kata macam ni, kalaulah hari ni kita ada emas, kita pergi gadai, kemudian ada duit beli emas lagi, kan? Kemudian kita pergi gadai, sebab saya tahu bila kita hantar barang kita kepada pajak gadai, emas kita akan dilelong kalau kita tak mampu nak tebus. Okey, yang ni kena clear ini konsep yang di luar sana tahu, bukan dekat QM. Okey, emas kita akan dilelong dalam tempoh 6 bulan, tak silap saya. 6 bulan kalau kita tak pergi sambung bayar, emas kita akan dilelong. Saya kata kalau saya ni orang yang bekerja makan gaji, saya gaji tetap cikgu. Okey, waktu terdesak kita pergi jual emas, kan? Jadi waktu kita nak pergi tebus emas, kita tak ada duit. Jadi memang emas kita tu akan lebur lah, kan? So saya rasa macam ia adalah satu penindasan bagi saya. Tapi bagi orang yang buat bisnes, dia okey pergi gadai sebab dia tahu dia boleh dapat lagi keuntungan yang banyak dengan modal yang yang kata modal gadaian emas tu. So dia boleh pergi ambil balik emas dia. So bagi orang yang buat bisnes, gadaian, pajak gadai di luar sana sangat membantu. Okey, bagi orang yang buat bisnes, yang modal bisnes, nak memulakan perniagaan. Tapi bagi orang yang terdesak, nak pakai duit, tiba-tiba pergi gadai, memang menjerat lah sebenarnya. Itu bagi saya lah. Jadi pada permulaannya saya memang tidak bersetuju dengan GCA-QM ni. Okey, dengan konsep gadaian. Sebenarnya saya tak faham sangat tentang GCA awal tu. So bila adik saya cerita tentang tu, saya pun popek-popek dengan dia. Dan Allah jentik hati saya untuk, so saya kata apa yang saya faham ni dengan izin Allah Ta'ala. So Allah jentik hati saya untuk kaji lebih sikit apa itu GCA. So bila saya faham, GCA ni sebenarnya kita buat konsep gadaian yang lebih kurang sama yang kat luar sana. Tapi kita tak ada tempoh. Sebab yang tu yang saya takut kan, nak kena tebus tu. Dan juga fee yang tinggi. Jadi saya tengok, dekat QM ni 3.5% je. Lepas tu tak ada pula tempoh kena tebus. By note kan, kenapa nak lepaskan peluang ni? Itu sebenarnya. So kalau kita lihat di sini, QM bagi rate yang tinggi. RM1,000, RM100,000. Ni kat sini dia cakap nilai besar-besar supaya kita senang nak kira. Tapi janganlah kata kita ni nak suruh buat RM100,000 semua, tak. Dalam grup saya ada yang minimum je buat GCA sebab nak belajar kan. So RM120 pun boleh. Jadi kat sini saya tunjukkan contoh RM100,000 jika kita buat GCA, kita dapat balik cash tunai sebanyak RM85,000, iaitu 85%. Okey. Tidak, yang sebenarnya dia bukan 85% tu daripada duit kita tahu. Sebenarnya dia adalah 91% daripada nilai emas. Kan bila kita nak tukarkan cash kita tu, kita kena beli emas. Boleh faham
Okey, 100,000 tu kita beli dulu emas kan ada spread 7% kat situ. Jadi kita akan dapat 91% harga yang telah kena spread tadi. So bila dikira balik, puratanya adalah 85%. Mak Rizal tak faham. Tak faham yang mana yang saya kata 91% ke? Sebab yang ni saya tunjuk contoh duit. Okey. Sebabnya, sebenarnya daripada sebelum kita beli emas 100,000 ni, kita kena keluarkan duit kita daripada bank kan. So daripada bank kita beli emas 100,000. So kita beli emas 100,000 tu, dia ada spread dia. 7% spread lah dekat JSA. Kemudian daripada spread tu dikira sebagai 91% tu yang sebenarnya. 91% daripada nilai emas tadi. So bila kita buat kiraan, dia lebih kurang 85%. Yes, 91% tak berapa faham. Yang ni sebenarnya kena tulis nota ni. So kalau lihat di sini, sebab macam ni lah. Yang ni saya tunjuk konsep dulu. Untuk kiraan 91% tu, esok kita ada kelas sistem, nanti kita tengok detail. Dan kepada orang yang dah pun buat GCA, dia akan faham. Kenapa dia masuk 1,000, dia dapat 850 plus, ada ringgit belakang tu. Kenapa tak 850 je kan kata 85%? Betul kan? Betul tak? Siapa yang dah pernah buat GCA? Dia ada sen-sen di belakang. Kenapa ada sen-sen? Sebab kita beli emas, harga emas tak ada sen-sen. Jadi dia akan kira sebagai 91%. Okey. So yang ni secara generalnya kita lihat di sini 100 kita beli emas 100% dan kita dapat balik cash banyak 85% kat sini. So ni tinggilah 85% sebab kat kedai emas biasanya 70 ke 80. So kat QM sangat tinggilah. Okey. Dan dikenakan sebanyak 3.5% setahun. Ini macamlah kita sebut sebagai upah simpan. Okey, macam upah simpan kat situ. Atau saya sebut sebagai management fee. Okey. Ni ada perbandingan kat sini. QMGCA sebanyak 85% dengan upah simpannya adalah sebanyak 3.5% setahun sahaja. Kalau kedai pajak yang lain, rate dia tinggi. Okey, ni kita sebut macam upah simpan lah, 9 ke 12%. Kalau Aranu Yakim 16%, kedai pajak biasa lagi tinggi lah. Dan kita dapat emas pun, kita dapat nilai duit balik pun lebih kurang 70 ke 80 je. So QM boleh bagi yang lebih tinggi lah, sebanyak 85%. Okey. GCA boleh faham tak? Respon sikit tuan-tuan dan puan-puan. Faham ke tak faham? Faham konsep saja dulu. Yang kiraan tu nanti kita ni kan. Sebab ini saya memang nak Basic tunjukkan konsep lah. Dia lebih Yang kepada lain? gadaian. Gadaian lah. Tapi gadaian kita tak ada tempoh tebus dan tak dilelong. So kita hanya tunggu je sampai kenaikan harga emas dan kita dapat untung balik. Itu sahaja. Jadi sekarang kita Alhamdulillah lihat faham. Okey, dan boleh saya teruskan kepada JAE. JAE ni kena fokus sikit. Silakan. JAE ni kena sebabnya JAE inilah yang rasa-rasa akan menjadi kontroversi kalau kita tak faham. Kan? Kena cepat faham. Kalau Lagi-lagi kata ketika harga tengah rendah ni. harga tengah rendah pun kalau beli harga tinggi, harga rendah pun dia bising juga. Sebenarnya untuk JAE, dia adalah konsep gadaian 10 kali. Gandaan. Ganda 10 kali. Siapa yang bagi gandaan tu? Kita lihat kat sini lah. Lihat di sini, kalau kita ada RM100 tunai, kita beli emas. Ni dekat JSA. Kita beli emas JSA 100,000. Kalau dekat JAE, digandakan dengan 10 kali. Lebih senang kita lihat kepada gram lah. 10 kali gandaan gram. Contohnya kalau katakan 100,000 ni lebih kurang berapa gram? 40 gram kan? Betul tak? Tapi kita 10,000. Kalau katakan 3, harga sekarang berapa? 3 lebih kan? Katalah 39, 38 gram. Kalau nilai 10,000 adalah 38 gram. So 100,000 tu dah jadi berapa? Digandakan. Kat situ. Kalilah dengan 10. So kalau lihat di sini, modal 1,000,
kita beli. Contoh kita beli satu unit. Okay, satu unit modal dia 1,000 plus je. Lepas tu dia adalah 3.5% tu. Okay, 3.5% yang dikenakan tu adalah kita sebut sebagai yuran pengurusan ataupun fee. Sekarang ni disebut sebagai profit rate. Sama profit rate, fee management 3.5% tu. Jadi keseluruhan kita beli satu unit JE lebih kurang 1,500. Betul 1,000. Bagaimana? Kejap saya tengok soalan yang Cik Ramzah tanya, bagaimana dengan tempoh simpan dalam GCA? Macam ni saya jawab dulu sebelum saya teruskan. Okey, simpan dalam GCA ni adalah untuk dalam tempoh jangka masa panjang. Kenapa kita sebut dalam tempoh jangka masa panjang? Sebab kenaikan harga emas 1% untung 1%. Dia sama macam GSA tu. Okey, jadi dia memerlukan long term lah untuk harga emas naik. Tapi jika harga emas naik dalam mendadak, contoh saya buat GCA pada bulan 7 tahun lepas. GCA saya lah pada bulan 7 tahun lepas. Kemudian bulan 7, bulan 8, bulan 9 tu saya buat pada harga yang rendah. Kemudian harga emas naik mendadak sampai bulan 5 tahun ni. Okay, dalam 5 tahun ni. Saya punya GCA tu dah untung. Kalau saya nak terminate, saya dah boleh terminate dah. Terpulang dekat kita sebenarnya. Sebab kita yang uruskan akaun kita kan. Tak perlulah nak tunggu 5 tahun ke 10 tahun, tak perlu. Sebabnya bila kita lihat emas kita dah untung, dekat GCA pun dah untung, kalau kita nak, kita boleh ambil. Tapi kita rasa macam GCA ni kita dah pun dapat 85%, so kita tak kisah sangat pun 15% kat situ. Biarlah lama sikit pun. Kan. So nanti dia akan boleh jadi income waktu kita pencen. So saya tak terminate lagi pun saya punya GCA walaupun saya dah pun untung. Kan. So tempoh dalam simpan GCA tu. Boleh faham tak Cik Ramzah, Tuan Ramzah? Okay. Dari segi tempoh masa tak kisah sebab kita barang kita tidak akan dilelong. Cuma fee lah, fee 3.5%. Fee tu pun jangan risau sebab dia akan tolak secara automatik daripada kenaikan harga emas. Okay. Okey, yang ni saya boleh masuk kepada JAE tadi Okey, JAE ni fee-nya pun sama juga 3.5% setahun. Okey, di atas 3.5% di atas apa? Di atas tambahan yang tadilah. Contoh 100,000 bila kita buat pembelian, kita akan dapat nilai aset yang sebanyak 1 juta. Okey, 900,000 tu yang dikenakan sebagai fee. Okey, yang dikenakan fee tu 3.5% tu untuk tempoh setahun. Okey. Kalau kita lihat daripada sinilah. Okay, sekiranya harga emas naik 20%, so kita kira dekat sini daripada 20% daripada 100,000. Sekejap, kita scroll sikit ke bawah. Okay. So kita dah dapat 200,000. Jadi 200,000 ni ditolak dengan fee pada tahun itu. Jadi dia adalah yang kita dapat 168,000. Sebenarnya macam ni tau. Ini buat anggaran setahun. Jadi sebenarnya kita tak tahu pun harga emas tu nak naik bila. Jadi boleh jadi, okey, 3-4 hari beli pun dah untung. Ini memang ada dalam rekod testimoni kita dah beli 2 hari je. Sepanjang saya buat QM ni, setahun ni, ada yang ahli saya 2 hari beli pun dah untung. Okay, ada yang seminggu. Ada yang lama sikit. Okay, ada yang ambil masa 5 bulan. Okay, jadi benda ni orang kata apa, rezeki lah kita bergantung kepada kenaikan harga emas. Bukan bermaksud kepada kena tunggu setahun. Tak. Okay, kalau dekat GAE kita jangan tunggu setahun. Sebabnya kita kena bayar fee yang 3.5% tu. Kita tunggu apa tahu? Kita lihat kepada target kita. Okay, setiap orang tu ada target kita sendiri. Ada orang nak untung 10%, ada orang nak untung 20%, 30%. Jadi bagi pendapat saya lah, sebaik-baiknya untuk JE ni, asalkan untung sikit, 10%, 20% tu, bolehlah terminate dan juga buat pembelian semula. Sebab semodal sekali kita boleh untung berkali-kali sebab graf emas tu dia memang turun naik. Okay. So dia tak akan naik je tak. Dia akan naik, dia turun, naik, dia turun. So bila dia naik tu kita jual, dia turun kita beli. So kita boleh gunakan modal yang sama. Okay. Okay, yang ni boleh faham Yang saya kata JAE ini jangan hold lama-lama. Jangan hold lama-lama. Kalau kita dah beli, dah untung, jangan hold lama-lama sebab kita ada fee ni kat situ. Okay. Jadi, tu lagi. Sekejap, saya pergi kat sini. Sebab ada contohingan kat sini tak boleh padam ke? Okay, cadangan satu unit JE kalau lihat di sini, okay, modal dengan hanya 1,000
tapi kita dapat pegangan aset sebanyak 10,000. Okay, yang ni boleh tengok bila kita beli je, kita lihat pada, okay, sebab tu dalam account QM, bila kita beli, saya lah, ni saya lah, saya suka sangat lihat pada portfolio tu. Okay, so tengok bila kita beli satu unit, kita dapat, oh value dia lebih kurang 11,000 macam tu kan. So kita dapat gram yang banyak. So kita mengumpul gram yang banyak. Dan keuntungan atas gram yang banyak tadi. Faham keuntungan tu atas 10 kali ganda tu. Keuntungan, saya sebut keuntungan. Dan bila kita jual, kita dapat balik tak yang 10,000 tu? Okay, dia macam ni konsep dia. Kita modal kita 1,000 je. Kemudian bila kita beli dengan modal 1,000, kita dapat pembiayaan tawaruk. Pembiayaan tawaruk murabahah tu sebanyak, kita sebut 90% lah. Ni 10%, ni 90%. So 90% tadi tu daripada pembiayaan tawaruk murabahah. So kita dapat emas yang bernilai 10,000. Dah digandakan 10 kali. Okay. Memang kita dapat. Memang atas nama kita dekat slip tu. Okay. Jadi kat sini, bila harga emas naik, keuntungan tu bukan atas 1,000 tau. Bukan atas 1,000. Tapi yang dah digandakan. So bila untung atas 10,000 tadi, kita ambil untung dan ambillah modal kita. So yang baki tadi tu, yang 9,000, 9,000 tu QM ambil lah. Faham So kat sini jangan silap tau. Banyak kan orang ingat, oh ni dia punya lah 10,000 ni. Kan? So kita sebenarnya parking sekejap untuk jana keuntungan. Kat situ. Okay, kalau macam saya senang je untuk KJE saya buat macam ni. Biasanya saya akan beli emas sebab saya tak suka sangat nak mengira secara detail-detail ni. Sebab bila kita mengira secara detail ni, kita nak mendagangkan ke orang pun susah. So kita guna cara mak-mak je. Saya suka guna cara orang lama-lama, cara biasa-biasa. Walaupun saya ni memang orang matematik, saya suka matematik. Tapi untuk menerangkan dekat orang, saya suka menggunakan konsep yang mudah. Contoh kalau saya beli emas satu unit JAE, kos saya 1,500, masa bila saya nak terminate? Saya anggarkanlah kalau saya rasa saya nak untung dia dalam 20%. So 20% tu saya target terus daripada 1,500 tau. So dalam 20% saya rasa dalam RM300 kan. So bila emas naik daripada 1,500 tadi, emas naik 1,800, saya terminate. Macam tu saya buat. Okay, faham So kalau macam tu anggarannya adalah lebih kurang 20% dah keuntungan. Okay. Okay, next lagi. Okay, ni cadangan untuk 10 unit. Ni bergantunglah. Beli JAE ni boleh beli ke sikit-sikit atau boleh banyak, terpulang. Terpulang pada modal kita. Terpulang kepada macam mana kita nak manage account kita. Okay, kalau nak beli 10 unit, 10 unit lah. 10 unit mesti modal lebih kurang 10,000. So kita akan dapat pegangan emas lebih kurang 100,000. Macam tu. Kalau kita keluarkan modal lebih kurang 100,000, kita akan dapat pegangan emas atau pegangan aset tu lebih kurang 1 juta. Kan? So nak macam mana? So kita tengok berapa banyak modal yang kita ada. Kita ada modal sikit, kita buat sikit. Kita ada modal banyak, kita buat banyak kat sini. Okay. So keuntungan macam mana? Keuntungan kalau modal banyak, kadar keuntungan tu sama tau, tapi dia bergantung kepada modal. Jadi orang yang modal banyak dapat banyak lah. So orang yang modal sikit dapat sikit macam tu. Okay. Okay, ini pula prestasi harga emas dalam tempoh 20 tahun. Okay. Oops. Sekejap ya. Okey, kalau kita lihat pada graf ni, okay, graf turun naik harga emas. Okey, saya bermula pada ni setakat kita ni dulu dalam tempoh 20 tahun, kenaikan sebanyak 600%. Okay, 600% dalam tempoh 20 tahun. Okay, ini daripada tahun bermula semasa dalam ni masa mendatang harga emas naik daripada tahun 2006 dengan di sinilah. Okay, 2002 terus menaik sampailah kepada pandemik tahun lepas 2000
2019, 2020 kan, 2021 memang terus menaik. Okay, dan 3 tahun kebelakangan ni memang grafnya adalah menaik lah. Okay. So kalau kita lihat di sini, yang kat sini. Sini adalah perjalanan saya di dalam QM dalam tempoh setahun ni. Saya bermula pada Julai 2020, Julai 2022, pada harga waktu tu yang saya ingat saya naik dealer, saya beli dengan unit yang banyak, pada harga 58.5. Okey, pegang kat sini. Okey. Pada 58.5 saya beli, kemudian harga emas tu turun. Okey, harga emas tu turun sampailah kepada Oktober ni. Okey, kalau lihat di sini. Okey. So kalau kita nak beli emas, perlukah kita lihat graf di setiap masa? Ni selalunya orang akan tanya. Perlu tak? Okey, sebenarnya untuk QM, okay, kalau kita nak beli GSA, sebenarnya tak kisah pun. Ya, bila-bila kita ada duit, kita nak buat GCA, beli emas kan, macam mana mak-mak kita pergi beli emas kat kedai emas, dia orang tak tahu nak tengok hari-hari kan. So dia tahulah kalau sekarang ni harga murah, sekarang ni harga naik macam tu. Tapi tak tengok hari-hari. Okay, tapi kenapa dekat QM ni, yang selalu konsultan update harga hari-hari, sebab dia memang kerja konsultan. Dan kita memang memantau sebabnya kita memang nak tahu turun naik harga emas tu. Okay. Jadi kat sini, kalau kita tengok, saya dulu mula dengan harga 58.5, kemudian menurun. Jadi bila menurun, apa yang saya buat? Saya beli lagi. Okay, ada duit sikit, saya beli sikit. Waktu ni modal pun tak banyak. Duit gaji sahaja waktu tu. Belilah 1 unit, 2 unit, sikit-sikit. Okay, 1 unit, 2 unit. JE5 pun saya beli. Sampailah pada harga yang paling rendah, iaitu pada bulan Oktober, kalau ikut di sini, Oktober. Itu pada 52.3 ni. So kita beli kat sini. Dan kita sendiri pun tak tahu esoknya harga nak naik. Betul tak? Dan pada waktu ni, ramai juga ada yang tak beli walaupun harga dia rendah. Sebab dia masih lagi menunggu harga naik, harga turun 51. Rupanya tak ada dah harga 51. Sebab itulah kalau kita nak beli emas lah, kan nak beli emas, jangan sangatlah nak tengok harga tu, sebab kita tak tahu. Dia lebih kepada rezeki je sebenarnya. Okay. Sama juga dengan kita nak jual. Okay. Bila harga naik macam ni, kalau ikut yang kotak hijau ni, yang dicadangkan untuk kita jual lah sebab harga dah tinggi. Okay. Jadi pada contoh, saya beli pada puncak pada bulan dekat sini Julai ni. Kemudian pada bulan Oktober pun saya masih lagi tak boleh jual walaupun tu adalah puncak yang tertinggi. Okay. Sebab dia belum lagi cover spread tu yang 3% tu, kat saya ada beli JE tu, so tak belum boleh cover. Tapi apa saya buat, bila harga turun saya beli juga JE satu lagi. Okay. Kemudian bila harga emas naik, okay, waktu harga naik di sini yang katakan pada bulan November tu, okay, November tu bila harga emas dah naik dekat November, jadi yang saya beli pada harga 52 tu dah pun boleh jual. Jadi sikit-sikit saya dah jana keuntungan daripada harga yang paling rendah yang saya beli. So yang harga tinggi macam mana? Harga tinggi tu biarkan dulu. Macam tu. Dia memang konsep dia macam tu. Dia takkan nak kata rugi nak masuk KM, tak. Sebab rezeki kita perlu sampai. Saya suka pegang pada konsep rezeki kita perlu sampai lah. Sebab setiap orang tak tahu pun harga dia beli tu adalah harga terendah ke ataupun harga tinggi. Betul tak? Sebab saya pun beli pada harga 63 ke atas pun banyak unit juga. Sebabnya kalau saya tahu harga emas nak turun 61 ni, saya memang tahanlah duit saya tak beli kan. Tapi sebab saya pun tak tahu, so saya belilah. Kan? Jadi memang rezeki saya waktu tu, Allah dah katakan pembelian saya pada aset saya pada waktu tu adalah pada harga 63. So saya kenalah tunggu harga 66, 67 nanti baru boleh jual. Macam tu jadi bila turun lagi harga, kita tetap juga beli dan kita akan konsisten ikut kepada pergerakan harga emas. Sampailah harga emas tu naik pada bulan Januari, itu ada sekali, Februari kalau ikut di sini, dan juga pada bulan Mei hari itu 66. Okay, 65.9, 66 lah. So pada kat sini saya dah boleh jual semua yang saya dah beli sebenarnya saya pada Januari tu saya dah jual semua dah. Okay, pada Januari Januari ke Februari tu dah boleh jual semua yang saya beli, yang saya kata saya beli pada harga tinggi tu. Yang saya beli pada harga tinggi bulan Julai tu, sebenarnya saya dah jual dah, saya dah boleh jual semua, dah dapat untung balik dah. Jadi proses tu macam ni. So kita kalau dekat QM kena sabar je. Sebab dia memang masanya belum tiba. Macam tu. Okay. Jadi yang saya beli pula pada bulan Mei, dah beli harga tinggi kan? Saya dah jual dan juga ada je yang saya dah beli. Kan saya kata 65 tu harga tinggi. Bila harga emas turun 64, 63, tinggi ke rendah? Pada waktu itu. Pada waktu itu. Semua akan kata harga rendah.
Betul tak? So bila harga rendah, time tu kita pun belilah. Kan? Tapi rupanya turun lagi. Kan? So biasalah beli emas ni memang macam tu. So sekarang ni apa yang penting adalah berapa gram yang kita dah simpan. Kita kena tengok gram sebab kita kan akaun emas. So kita fokus kepada berapa gram yang kita simpan emas. Bukan kepada berapa nilai, berapa duit kita dalam akaun tu. Kalau tengok dalam akaun tu waktu emas tengah jatuh sekarang, memang kita akan nampak macam rugi. Nampak macam rugi. Okay, tapi sebenarnya tak rugi pun. Cuma belum untung. Betul-betul Sabri bukan rugi tapi belum untung. Okey. Okey, setakat ni boleh faham tak? Sampai dekat graf. Kalau nak tengok kat mana graf ni, saya biasanya rujuk kepada live goal tu ataupun yang ni lah. Biasanya dalam grup memang leader-leader dealer akan share kan. So kalau faham perjalanan pergerakan harga emas, tak akan timbul isu kita rasa macam beli emas ni rugi ataupun kita rasa macam takut-takut je lah. Cuma kita kena ada mindset yang betul, iaitu membeli emas kita nak menyimpan gram emas. So memang akaun tu akaun emas pun, bukan akaun duit tau. So kita tabung lah, kita menabung. So bila kita membeli, kita beli je lah waktu kita ada duit. Sebab apa saya kata beli pada waktu kita ada duit, kadang-kadang harga emas rendah, tapi waktu tu kita tak ada duit. Kan dah rugi kan. So pada waktu ada duit tu lah kita beli. Sebab duit ni kalau ada je, memang kita akan guna. Kan? Biasa itu memang sifat kita lah. Kita akan rasa macam adalah nak berbelanja. Jadi better lah waktu ada duit tu beli emas. Nak beli emas tu terpulang. Nak buat GCA ke, GSA ke ataupun GAE. Ketiga-tiga ni bergantung kepada matlamat kita. Ada orang dia memang buat GCA je. Ataupun ada orang dia akan buat SA kan, terpulang lah. Ada juga orang yang buat GCA sahaja. Ada tau. Tapi sebenarnya kita kena kuasai ketiga-tiga sebab dalam QM tu nanti kita kena mahir ketiga-tiga. Sebab bila jual dan sebagainya dia akan melibatkan GCA, GCSA tu. Okey. Boleh setakat ni untuk produk. Okey, ini adalah temu bual yang bersama Isap Consulting ni dululah dalam TV Hijrah pada tahun Isap saya 2020 ke 2019 macam ni. Okey, maksudnya QM ni dah pun mendapat liputan meluas daripada penyiaran rancangan penyiaran kita daripada TV dan juga dalam surat khabar pun. Ni daripada TV Al Hijrah sendiri, TV3 Nightline. Okey, cuma sama ada kita tahu tak tahu je, sebenarnya memang dah pun mendapat siaran yang meluas dah. Okey, kalau lihat di sini kita punya kita sebut sebagai apa ni dia apa nama Tuan Haji Sahar pun dah pun masuk dalam paper dah kan, dah menerangkan tentang emas sebagai penyelesaian pemulihan ekonomi. Okey. Kemudian ni pun dalam Nightline pun. Okey, so jangan risaulah tentang QM, cuma kita yang tak tahu. Sebenarnya dia dah mendapat liputan yang meluas. Ini adalah award yang telah diterima oleh QM, iaitu sebagai syarikat logam berharga paling inovatif. Kan? Bukan jalan-jalan company, takkan company scammer kot nak dapat award ni kan? So kita lihatlah perkembangan QM ni. Ini pun dalam Bloomberg. Okay. Kalau ni kita rajinlah mencari info, sebenarnya sekarang ni maklumat sangat mudah dalam Facebook, dalam YouTube, type saja tentang QM, insya-Allah banyak sangat. Nak cari info, terlalu banyak. Okay. Selain daripada kita lihat kepada website QM itu sendiri. Okay. Quantum Meter merupakan pemegang saham terbesar di Besra Gold. Okay. Dan masuk pada pasaran saham. Kat sini. Ini yang terkini ekspedisi perpaduan batikah kemerdekaan daripada London ke Kuala Lumpur yang mengambil masa selama 66 hari. Kita tunggulah sampai 31 Ogos ni. Kan? So nampak tak? QM ni dah merentasi beberapa negara dah. Kan? So kita yang kat Malaysia ni kalau tak ambil peluang tak tahulah. Okay. Okay. Ni pun. Apa lagi? Ini adalah laman-laman web rasmi. Kita nak cari tentang berkenaan tentang QM. Okey, ini semua laman website rasmi QM. Boleh tengok di sini. Okey. Nampak. Ada kat Malaysia, Indonesia, Australia, Nigeria pun ada. Laman web rasmi QM Okey, South Africa, Thailand, Hong Kong. Okey.
Selain daripada laman web rasmi Malaysia saja. Dan juga QM boleh dibuka kepada semua negara. Tak kisah warga negara apa pun dia boleh daftar. Tapi pendaftaran di platform international lah. Okay. Ini adalah testimoni-testimoni. Ni adalah testimoni. Sebenarnya banyak sangat testimoni tau. Banyak-banyak sangat-sangat. Okay. Ni tengok, kalau tengok kat sini, ni adalah testimoni orang yang invest yang memang ratus-ratus ribu lah. Kalau lihat di sini, 11 hari bulan 10, ni yang 2 tahun lepas. Okay. Dalam tempoh sebulan saja, keuntungan sebanyak 20.3%. Berbaloi ke tak berbaloi? 20% tahu sebulan. Dia boleh jadi. Sebenarnya emas kita tak tahu. Sebab tu saya kata, kita tak boleh nak kata setahun ke, kan 2 tahun kita tak tahu. Kalau emas tu naik mendadak, dalam tempoh contoh macam ni, sebulan pun kita boleh dapat keuntungan 20%. Kalau kita simpan duit 200 ribu tadi dalam bank, agak-agak sebulan tu akan jadi 41 ribu ke? Keuntungan 41 ke? Tak kan? 200 ribu tetaplah 200 ribu. Malah lebih berkurang nilainya kerana inflasi kan. So mata wang kita jatuh dan sebagainya. Harga barang naik. Jadi kalau 200 ribu kita beli emas pada waktu inilah, dalam tempoh sebulan dia boleh dapat keuntungan sebanyak 41%. 41%, 41 ribu. Tersasul. Okey, kat sini nampak modal ini yang daripada tahun-tahun lepas lah Okey. Sebanyaklah keuntungan yang GAE ni sebenarnya terlalu banyak. Dan saya sendiri, saya suka cerita pengalaman saya. Saya sendiri pada tahun lepas sahaja, keuntungan saya dapat 42%. Tinggi tak? Tinggi bukan pada 42% tu pada sekali pembelian, tak. Purata lah. Purata modal saya kira balik modal saya, yang keuntungan yang saya dapat adalah 42%. Tapi bukanlah tempoh setahun tahu, 6 bulan je. Daripada saya mula bulan 7, saya kira sampai bulan 1 tu saya terminate. Okey, jadi siapa yang belum lagi daftar akaun QM, daftarlah. Dah daftar tu pun percuma je. Belajar pun percuma. Nak apa kita apa saya tak tahulah nak cakap macam mana So sebenarnya kalau kita buka akaun bank pun kena melalui berbagai-bagai proses. Lepas tu kena pula deposit, bila nak keluarkan duit pun tak boleh nak keluarkan semua, kan? Dengan akaun emas ni kita lah buka akaun percuma. Kan? Lepas tu terpulang kita nak biarkan kosong pun boleh. Tak perlu tinggalkan deposit. Tu yang bestnya KQM ni. So tak ada pun syarikat nak pegang aset kita sebenarnya. Okay. Saya ada beli emas melalui GCA, tapi saya tengok pagi tadi ada auto withdraw dari akaun GCA ke akaun bank. Saya akan beli emas dekat GCA. Sebenarnya sedang buat proses itu. Sebenarnya membuat proses menyandarkan. Jadi bila kita beli emas dengan konsep GCA, maknanya kita beli emas bersetuju. Kita ada tick convert tu, kita bersetuju untuk menggadaikan emas kita tu. So cash tu 85% yang tadi tu. Yang saya sebut tadi nak senang kira daripada nilai duit, kita sebut 85%. So 85% tu akan masuk semula kepada akaun bank kita yang kita tick kat bawah tu. Betul tak Ikhwan? Ada kita pilih akaun bank kan? Sebab tu bila kita pilih akaun bank, maknanya kita bersedia untuk menerima duit 85% tu masuk dalam akaun bank kita. Jadi kita dapatlah duit tunai untuk kita berbelanja. Jadi apa akan jadi dengan emas kita? Emas kita tu ada, jangan risau. Emas tu disimpan dalam holding inventory. So boleh rujuk pada holding inventory, ada tak emas tadi? So dalam holding inventory ada 100% emas tadi. Tapi kita nak emas tu, kita kena melalui proses tebus dia lah. Tebus tu maknanya kita nak emas je, kita bayar ataupun kita jual. Kita terminate. Terminate kita jual. Tapi kita pastikan masa kita jual, kita dah pun untung. Dah cover dah 15% modal tu yang dalam masa kita beli emas tu. Okey, boleh faham tak Ikhwan? Dia sebenarnya proses pajak gadai tu. Masa Ikhwan beli GCA tadi tu. Sebab tu dapat balik duit. Kenapa dapat duit balik? Kan sedangkan beli emas. Sebabnya kita beli, kita tick, maknanya kita bersetuju untuk menggadaikan emas kita. Okey. Kalau beli GSA, nampak tak ada pun nak kena tick-tick tu. Sebabnya memang kita beli, kita simpan terus dalam akaun.
Okey, itu dekat GSA. Kalau dekat GAE pula, bila kita beli kan kita ada tick. So kalau siapa yang rajin, bacalah akad tu. So soalan perjanjian. So perjanjian tu lah. Okay, masa kita beli dengan modal kita hanya 10%, kita dapat lagi emas pegangan lagi 90%. Jadi kita dapat keseluruhan 10 kali ganda. So bila kita jual, kita dapat balik modal dan juga keuntungan atas gram yang kali 10 tau. Bukan kita dapat yang modal tadi, kita dapat yang keuntungan atas gram tu. Okay, boleh faham kan, jelas ni? Itu beza GSA dengan JE tadi. Okay. Cuma JAE dia risiko samalah. Mana-mana emas pun, GSA ke, GCA ke, ataupun JE, risiko dia memang masa dan memang kita bergantung kepada kenaikan harga emas. Emas naik, sama ada GSA ke, GCA ke, ataupun JE, semuanya ada untung dia. Bergantung pada banyak atau sikit. Kalau GSA, 1% naik, 1% lah untung. Kalau JE, 1% naik, ni JE 10 1% naik, 10% untung. So kat situ beza dia. Tapi bila emas naik, semua akan naik. Kalau emas turun, semualah akan ada penyusutan nilai. Faham Sebab kita memang menyimpan emas, bukan menyimpan duit. Itu kena faham. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Dah habis ni saya rasa ni. Dah habis ni dah rasanya. Dah habis Dah dah. habis slide dah. Okey, Tuan dan Puan, Hmm. boleh tak bagi info pasal beli saham QME QM? Tuan Sabri. Okey, masa saya join QM kan, saya memang ada nampak pasal saham QME tu. Hmm. Rizal? Ya, okey. Rizal masih lagi bersama dengan kita ke? Ya? Buka lah video tu, dah boleh buka ni. Oh, ada. Oh, ya ke? Allah, baru nampak muka. Nampak tadi. Tapi Yang suara saham tadi ada tak? Ada suara tak? ada. Tapi dia macam tak habis je. Mhm. Explain. Pasal QME tu. Yang soalan last ni. Ya. Saya tadi ada terangkan tentang QME sebab saya rasa masa saya join itu, saham QME ni tak di-open dah. Maksudnya ahli-ahli yang lama je. Ahli-ahli yang lama, kalau tahu tentang lebih detail, mungkin ahli yang lama boleh menerangkan tentang saham QME ni. Okey. Macam mana? Hmm. Okey. Saya tak sempat hari tu. Sebab sekarang, ya kan? Kita mungkin sebab dah hanya dengan belum sempat lagi. Dia dah, dia dah tak stabil dah. Ya, Melekat-lekat dah. memang lain dah macam ni. Dia kena lambung ombak. Okey, tak apa, kita tengok lagi ada tak soalan. Ada lagi ke soalan? Kalau ada boleh ajukan di ruangan chat ataupun boleh buka terus mic. Soalan. Ada tak soalan lagi? Ah, saya jawab apa yang saya tahu lah, apa yang saya faham lah. Okay. Dah melekat dah ya. Gambar GAE bila kita boleh tahu bila kita untung. Tuan Azri Ha, Syamsuri. yes. Ini ya, yang ni memang soalan yang selalu. Lepas tu nak beli pun tanya bila boleh beli. Ini memang selalu kan. Okey. Macam saya kata tadi, GAE bila kita tahu kita boleh bila kita boleh tahu kita untung, kita bergantung kepada kenaikan harga emas. Contoh, bila kita beli hari ni, katakan saya letaklah harga berapa harga dia? 61 kan. 61.7. So bila itu harga LME So bila kita beli kan ada spread saya sebut tadi. Kedai emas, mana-mana kedai emas, QM pun dia ada spread dia lah. Dia pun business. So spread 3%. Kalau JE JE 10. So JE 10 spread 3%. So kita kira lebih kurang 62.75 kot macam tu. Nah betul tak? So harga emas naik lebih 62.75 dah start untuk macam tu. So selepas 3% daripada harga kita beli. So bila macam tu nak tahu bila harga untung. So kita tengok lebih pada spread tu je. Dan bila kita nak jual, itulah bergantung pada diri sendiri. Betul kita yang urus, kita tentukan berapa untung kita nak. So nak terminate masa bila? Agak-agak 10% nak terminate, terpulang. Agak-agak 20% pun terpulang.
tapi pastikan melebihi daripada spread. Okey. Cadangan untuk buka ke 3 akaun atau Cadangan. salah satu? Jawapan saya 3-3. Tiga-tiga. Sebab tiga-tiga tu sebenarnya saling berkait. Kalau kita buat JAE semata pun, okay, bila kita terminate nanti dia akan masuk GSA. Sekarang ada account float. Bila ada account float, kita nak buat pembelian kepada GSA. Sebenarnya benda tu saling berkait. Kemudian bila kita dah faham, kita nak buat duit belanja, kita nak buat GCA. So lebih baik kita buat tiga-tiga sekali. Tapi kini advice saya kepada orang yang baru nak belajar, buat minimum je. Buat GSA tu RM10 kan. Saya sendiri pun macam tu. Okay, buat mula-mula tu sebabnya ingat nak belajar. Okay, buat RM10 dulu ke. Okay, lepas tu buatlah JAE satu unit. Kan, lepas tu buatlah GCA. So kita faham flow tu dan kita yakin barulah kita buat. Tak kisahlah berapa pun. Eh? Hmm. Saya ada nak tambah sikit dengan soalan Puan Norayu tadi tu. Puan Penerayu dia tanya Norayu. soalan Okay. yang mana? Cadangan ni. Ya. Okay, sebabnya mungkin Puan Norayu ni dia barulah kan. So bila referral kita share link untuk berdaftar, and then Puan daftar. Bila Puan daftar, sebenarnya Puan ada satu account Miles yang mana account Puan itu Puan boleh gunakan untuk akses masuk ke Quantum Metal System. Jadi dekat dalam account tu Puan boleh gunakan apa sahaja fasiliti yang ada dalam tu. So yang kita boleh guna sekarang adalah tiga fasiliti yang speaker kita terangkan tadilah. GSA, GCA dan GAE. Boleh gunakan bila-bila masa ketiga-tiga tu boleh guna. Tak perlu pilih-pilih. Hmm. Sebab tu saya kata kalau nak belajar dulu buatlah minimum. Kan tak ada masalah setakat Betul? RM10 dan buat minimum untuk kita faham. Biasakan dulu dengan sistem tu kan. Okey, sekarang Cik Azri. Okey, saya confuse sebenarnya. Oh, by price JE10 dengan 5X kan. Okey, dia macam ni. Untuk JE10, spread dia yang membezakan adalah spreadnya dan juga modal. JE5, 4%. Jadi bila harga emas membuat kenaikan, kalau kita beli, kalaulah Cik Aziz boleh nak cuba tengok, beli pada waktu harga yang sama, satu JE10, satu JE5. Lepas tu tengok dia punya buy price. So buy price dia, yang JE5 tu tinggi sikit. Sebab apa tinggi sikit? Dia kena tunggu 4% baru untung. Faham so sebab tu bila harga emas naik, yang berhuha-huha seronok ni banyakkan orang JE10 dulu. JE5 kena tunggu sekejap. Okey, slow. Okey, tunggu. Naik lagi tinggi barulah JE5 Depending sikit JE5. Depending sikit je. Tapi jangan risau, yang tak ada modal, yang mula dengan JE5 pun sebenarnya boleh dapat keuntungan. Saya sendiri ada testimoni tu. Saya beli pada bulan 9 tahun lepas. Sampai sekarang saya tak terminate. Sebab akaun tu, JE5 tu, pernah untung sebanyak 84%. Modal saya satu lebih, saya dapat lebih kurang 180 lebih mesti. Tapi saya tak tengok pun. Hanya JE5. Boleh ni? Okey. So ada terputus. Okey. Boleh dengar suara saya tak? Boleh dengar, boleh. Boleh Tadi je nak tersekat-sekat kejap. nak convert guna simpanan atau semasa, mana yang elok? Oh, ni daripada akaun simpanan ke? Kalau Oh, nampaknya melekat dekat skrin pula. Cikgu Izan. Buka mic Cikgu Izan. daripada akaun buka. Dia dah melekat-lekat dah. Terputus. Tapi tak apa. Di ruangan chat, dia akan Boleh konsultan dengar? kita menjawab. Ya, baru boleh dengar.
sekejap video eh. Okay, saya tutup sekejap video. Boleh, Boleh boleh, boleh boleh, clear ke boleh. suara? Yang pentingnya jawapan lah kan. Saya nak tengok muka. Okey, yang tadi tu sama ada akaun simpanan ataupun akaun Mhm. semasa. Okey, ni itu akaun simpanan atau akaun semasa tu akaun bank tuan puan kan. So yang tu kita tak kisah itu sumber daripada mana tu itu tuan punya ni lah. Tapi yang pentingnya proses tu. Kalau kita buat GCA, okey, daripada kita beli GSA dan kita tick. Ada dua cara Kita beli GA emas, kita tick tu maknanya dia pada on the spot kita terus buat gadaian. Gadaian dan terus masuk ke akaun bank kita lah yang kita pilih, yang kita daftarkan. Kan masa buka akaun kita daftarkan nombor akaun. So itu adalah untuk menerima duit apabila kita buat gadaian ataupun kita jual terminate. Okey. Jadi itu proses dia. Tetap juga 85% daripada nilaian duit tadi. Okey. So tak kisah daripada akaun semasa ke ataupun akaun simpanan. Okay, yang mana mudah kita untuk urusan pembelian tu. Kalau online banking mudah akaun saving account, kita buat dekat saving account je lah. Macam tu. Okay. Dan lagi satu, kalau kita beli GSA sikit-sikit pun boleh kerana kita tak berniat lagi nak buat gadaian kan. Sebab harga rendah sekarang, belilah dulu. Beli bila harga tinggi sikit kan waktu tu nak pakai duit. Boleh je buat request GC, pergi kat GCAA dan buat gadaian, request GC kat situ. So pun boleh. Okay, so tak semestinya buat on the spot untuk GCA. Okay. Ada lagi tak soalan? InsyaAllah itu mungkin yang terakhir. InsyaAllah. Kita Okay. pun ada 4 minit saja lagi sebelum ke 10.30 minit malam. Jadi saya kira itu adalah soalan yang terakhir yang kita akan jawab. Ada lagi soalan yang Dan saya boleh jawab? Okay. dah jawab semua Ada dah, tak? insyaAllah. InsyaAllah Okay. Jadi sebelum kita berakhir, Cikgu Izan, mungkin boleh Ya. share sedikit untuk mereka-mereka yang nak jadi konsultan ni, apa yang patut diorang buat. Pesanan sikit lah, tips-tips. Okay. Okay, yang pertama sekali, kalau kita nak jadi konsultan kena mahirkan diri dengan sistem dan juga produk lah. Memang kena mahir sebab bila orang tanya soalan tu kita dalam kepala ni dah nampak dah benda tu kat mana. So kita boleh bercerita lah. Sebenarnya tak susah tak susah pun sebenarnya dekat QM ni produknya walaupun ada 3 yang kita selalu sebut itu fasiliti. Dia produk dia emas je satu je. Kok mana pun satu tu lah emas lah. Cuma kat mana cara kita nak menguruskan akaun kita tu. So sebab tu saya kata kalau nak jadi konsultan mesti kena mahir dengan sistem tu. Bukalah banyak kali. Saya cakap betul saya memang daripada mula saya daftar QM memang saya sukalah. Kan saya kata saya memang background orang sistem dan saya memang kalaulah orang orang kata apa ni staff IT QM ni memantau nama siapa yang selalu je keluar mungkin nama saya. Log out tu kan. Log out tu panggil lah kan. Sebab apa? Sebab kita memang nak mahirkan diri. Mulaan memang macam tu. Okay, kita try lah. Kita try sampai kita sendiri yang puas hati. Bukan kita hanya menunggu orang menyuruh, tapi kita sendiri cuba buat. Jangan takut. Kan? Kenapa nak takut duit hilang ke apa? Sebenarnya tak. So, kalau ada masalah, kita boleh report dekat QM, kita boleh buat live chat, kita boleh bagi tanya dengan konsultan yang dalam grup, kita boleh tanya dengan leader kita. Okay? Jadi sebenarnya tak ada masalah kat situ. Jangan takut sebenarnya itu. Jangan takut dengan sistem QM ni. Godaklah macam mana pun. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sharing, untuk kita nak clear tak suara? InsyaAllah. Yeah. Sangkut Okay. Okay, untuk sharing, lepas tu saya kata bila kita sharing kita lebih kepada rasa nak berkongsi, bukan kita nak jual. Macam saya kata tadi lah, sebab bila kita rasa nak berkongsi ni kita tak kisah pun orang reject. Kan kita faham, but dia tak faham sebenarnya kan. Sama dengan diri sendiri. Kita pun ambil masa untuk memahamkan diri dia masa. Macam tu. Apa lagi? Alright, sebelum kita berakhir sesi pada malam ini, bukannya mudah ni nak duit Dah dengan Cik boleh Lisa ni. Apa ni tahu kata-kata bulan berapa sebelum doakan.
Sebelum kita berakhir sesi malam ini, boleh tak? Apa ni, ada Cik Riza mungkin ada apa-apa yang ingin dikatakan? Okey, yang pertamanya saya saya nak ucapkan tahniah kepada semua yang dah ada akaun QM. Okay, sebenarnya ini adalah saya lebih suka merasa mengata apa kata macam ni bila kita akaun QM tu dia macam tubuh emas lah, saya cakap betul macam tu. So bergantung pada diri kita bagaimana usaha kita nak menggoda dia macam tu jadi kalau dah ada akaun QM jangan sia-siakan, buatlah semampu kita. Saya kata semampu tu maksudnya jangan bandingkan dengan orang lain. Daripada awal lagi saya buat QM memang saya kata saya tak banding dengan orang lain. Ah, Berbanding tu dari segi apa? Tak kisahlah dari segi nak menabung ke. Orang kata kalau tengok dalam grup orang beli 10 unit, orang beli 60 unit. Dalam grup saya ada yang pernah beli sampai 100,000 kan. Jadi kita tidak membanding dengan orang lain, kita buat ikut kemampuan kita. Hari ni ada duit, beli. Esok tak ada, tak pun diam je lah. Kan? Lepas tu kita kan semua tu kita boleh jadi harga emas kita boleh tahu, kita tak perlu nak tunggu konsultan bagi tahu sebab memang konsultan sentiasa bagi tahu kat mana nak rujuk benda ni semua. Jadi bila kita sendiri boleh manage account kita, kan? So kenapa kita nak bersaing dengan orang lain? So sebenarnya persaingan tu adalah datangnya daripada diri kita sendiri. Sebab apa? Macam saya punya target mula-mula, okay, saya nak 1 kilo. Tak kisahlah kat mana pun jadi saya nak 1 kilo. Contoh So saya posting lah macam mana supaya saya dapat 1 kilo. Kan? So bersaing dengan siapa? Saya tak bersaing dengan orang lain, saya bersaing dengan diri saya sendiri. Pandai-pandai lagi kat perut. Sebab apa dah beli emas. Alamak, nak beli handbag ke, nak beli baju. Betul lah. Tapi duit dah beli emas kan. So pandai-pandai lah kan. Kan? So kat situlah saya kata bersaing dengan diri sendiri bukan dengan orang lain. Sama juga dengan kita berkongsi. Okay, so kita buat dengan sehabis baik ikut kemampuan kita sendiri. Okay, itu sahaja dan saya harap ramai-ramai ni doakan saya untuk ke arah nak sebut ke arah merchant insya-Allah lah sebab tangga tu je kan yang kat depan kan. Okay. Tapi perjalanan untuk ke tangga merchant tu saya memang pasrah dan saya memang redha dan bergantung sepenuhnya kepada rezeki. Sebab kita tak tahu bila Allah nak tentukan rezeki tu kat kita. Mungkin rezeki kita dekat Didi sahaja kita tak tahu ataupun rezeki kita akan naik ke merchant dengan dalam tempoh yang pendek sebabnya rezeki tu datang dengan tanggungjawab. Okay, sampai saya sekarang ni daripada saya dealer saya pada Didi itu semua saya suka sebut saya terdidi, saya terdealer sebab banyak benda yang ada faktor menolak dan menarik kat situ. Nak terpaksa jadi Didi. Okay, so daripada sekarang nak naik kepada merchant mungkin termerchant ke? Yang ni tak adalah kan. Yang ni melalui satu proses Pastikan yang sebelum balik Malaysia tu dah merchant dah. ya amin, doa-doa. Jadi untuk nak naik kepada tangga merchant ni memang saya berserahlah pada rezeki yang Allah nak tentukan sebab saya yakin rezeki yang hadir tu dia datang dengan tanggungjawab. Kalau memang Allah hadirkan tahu kita mampu, so kita akan dapat pikul, kita akan dapat pegang. InsyaAllah. So InsyaAllah. jadi itulah sama-samalah kita doakan dan saya juga mendoakan semua yang dalam QM hari ini satu hari nanti akan sampai juga kepada level merchant ataupun yang lebih tinggi. Atau sekurang-kurangnya naik tangga dealer tu dulu. Rugi tau tak jadi dealer. Itu je. Carilah kenapa rugi tak jadi dealer. Saya tak nak bocor InsyaAllah. rahsia sebab carilah kenapa kena jadi dealer. Okay. InsyaAllah. Tapi yang pastinya kita nak doakan semua di antara kita supaya kita bebas dari belenggu kewangan. InsyaAllah. Ya, betul. Okay. Betul. InsyaAllah. Okay. Baiklah, so tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang belum lagi buka akaun emas Quantum Mental, boleh refer balik kepada referral ataupun mereka yang mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk join sesi pada malam ini. Dan pastikan tuan-tuan dan puan-puan buka akaun tersebut. Esok kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak gunakan akaun tersebut. Baiklah, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada speaker kita, Didi Norizan, yang sudi meluangkan masa membantu kita buat perkongsian pada malam ini, insyaAllah. So, saya harap kita dapat bersama lagi lah Cikgu Izan, boleh Ya, insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah Baik. ada masa. Okay. Ya. Semoga sentiasa dilindungi, dirahmati Allah dan kita semua dilimpahkan rezeki. Terima kasih Cikgu Izan. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah pun membeli unit GAE, 3 unit dalam
every single receipt, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk mengisi link supaya setiap 3 unit pembelian tersebut tadi dapat satu tiket lucky draw untuk third quarter yang uh, yang menawarkan 5 unit iPad. iPad. Alright. So, jangan lupa boleh refer balik di dalam grup masing-masing. Dan